Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Mohon Nur Aindiana binti Abdullah. Nama saya Nur Aindiana binti Abdullah. Sumanana ni kawan Imo Azura binti Azmi dan rakan ahli saya Azura binti Azmi. Cara pilih masyarakat asli kaum Semai. Kami memilih masyarakat asli kaum Semai. Ini adalah salah satu contoh bahasa dalam masyarakat kaum Semai. Ini untuk kerja khusus JKA 414E Indigenous Ethnography of Malaysia. Pensyarah khusus Dr. Siti Nur Awang. Jadi, kami akan menerangkan mengenai sistem kepercayaan, mitos dan budaya material bagi masyarakat kaum asli suku Semai. Masyarakat orang asli yang merupakan penduduk terawal mencorakkan negara Malaysia akan dinilai dari segi pembentukan sosialisasi terhadap beberapa penelitian yang berbeza. Pembentangan ini akan menjelaskan perihal salah satu suku orang asli di negara kita, iaitu orang Semai, dari segi amalan kepercayaan, mitos, budaya material yang terdapat dalam suku orang asli ini. Orang Semai berasal daripada kelompok Senoi yang terbentuk daripada kumpulan orang asli hominin dan Neolitik. Taburan penempatan mereka adalah di kawasan Banjaran Titiwangsa, meliputi Perak Tengah, Perak Selatan dan Pahang Barat. Mereka boleh ditemui di seluruh semenanjung dan sepadan Malaysia Utara Thailand sehingga ke Selat Johor di bahagian selatan. Orang Semai mengamalkan kepercayaan animisme dan kepatuhan kepada konsep superhuman. Animisme adalah satu konsep yang sangat luas, melibatkan hubungan manusia dengan alam serta mempengaruhi cara tindakan manusia terhadap perkara-perkara yang berada di sekitar mereka. Orang Semai menganggap bahawa setiap objek di sekitar mereka mempunyai semangat tertentu atau kuasa luar biasa yang boleh mempengaruhi kehidupan mereka. Keyakinan terhadap konsep animisme telah melahirkan sebuah kehidupan yang harmoni antara alam semesta dengan manusia. Orang Semai meyakini bahawa kehidupan setiap manusia dikawal sepenuhnya oleh suatu makhluk superhuman yang dipercayai wujud di sekeliling mereka. Makhluk superhuman dikatakan terbahagi kepada tiga, iaitu Nyenang, Maklikat dan Nyanik. Berbanding Nyenang dan Maklikat, Nyanik dipercayai lebih mendatangkan pengaruh kepada kehidupan seharian kerana ia dianggap boleh mengancam keselamatan manusia sekiranya melakukan apa-apa perbuatan yang melanggar tuntutan serta perbuatan biadab. Sebagai balasan, mereka akan ditimpa bencana. Perihal mitos merujuk kepada sesuatu kepercayaan atau cerita-cerita yang dianggap benar, terutama yang mengandungi unsur atau konsep kepercayaan terhadap sesuatu kejadian alam. Terdapat dua mitos yang terkenal dalam kalangan orang Semai, iaitu mitos Terlash atau disebut Celau dan juga Puhan. Jika masyarakat Melayu, Punan ini dikenali sebagai Kempunan. Terlash adalah suatu mitos yang dianggap bentuk denda oleh petir atau dikenali sebagai engku disebabkan oleh kesilapan yang dilakukan sehingga menimbulkan kemarahan makhluk berkenaan. Antaranya ialah larangan untuk mempersendakan atau mentertawakan binatang-binatang yang menjadi kesayangan engku, misalnya kupu-kupu, patung-patung, rama-rama, cacing atau beruk yang dihiasi seperti manusia. Selain itu, mentertawakan benda-benda ganjil seperti orang cacat, binatang yang sedang mengawan, gambar-gambar dan lain-lain yang berkaitan. Sekiranya terdapat individu atau masyarakat yang melakukan kesalahan berhubung dengan bencana ini, maka mereka perlu bertanggungjawab terhadap kesalahan itu dengan menjalankan hukuman. Contohnya, setiap pesalah perlu memohon maaf atau menghukum diri sendiri seperti memotong rambut atau mengeluarkan darah. Seterusnya, mitos yang diamalkan oleh orang Semai ialah konsep Puhnan atau pada bahasa membawa maksud kempunan.
Kepuhnan dianggap satu bencana yang akan menimpa seseorang yang gagal memenuhi hasrat atau keinginannya. Konsep puhnan melibatkan suatu bencana yang akan menimpa berbentuk kemalangan yang melibatkan pertumpahan darah seperti terluka, diserang binatang buas, ditimpa kayu atau dipatuk ular, sehingga ada yang boleh membawa kepada kematian. Sebagai contoh, seseorang yang bercadang untuk melangsungkan perkahwinan tetapi gagal untuk memenuhi hasrat tersebut akan ditimpa bencana puhnan. Begitupun juga contoh lainnya, seseorang yang terlalu mengidam untuk menikmati sesuatu makanan tetapi tidak dapat menikmati makanan tersebut, pada masa itu turut akan ditimpa musibah. Manakala contoh dalam aspek makanan juga, bencana puhnan boleh menimpa seseorang yang tidak memakan makanan yang dilihatnya sebelum keluar daripada rumah untuk pergi ke tempat lain seperti bekerja, berburu, berjalan dan lain-lain keadaan. Setiap budaya material yang diamalkan oleh orang semai meninggalkan kesan dalam konteks kehidupan. Fokus perbincangan ini akan memperlihatkan budaya material orang semai terhadap pakaian dan kraft tangan. Penghasilan busana atau pakaian daripada kulit kayu merupakan suatu kemahiran yang diwarisi oleh orang semai. Sebagai contoh, penghasilan baju kulit kayu daripada kayu pokok terap dengan menjahit lapisan-lapisan kulit kayu. Pada masa kini, asimilasi budaya telah berlaku akibat pengaruh Islam dalam cara pemakaian masyarakat asli. Misalnya, mereka juga mengenakan baju kurung dan digayakan dengan tudung bagi kaum wanita dan baju Melayu teluk belanga dengan songkok dan samping bagi kaum lelaki. Seterusnya, budaya material yang boleh dilihat ialah dalam aspek penghasilan kraft tangan. Orang semai kebanyakan mahir dalam membuat kraft tangan berasaskan kepada sumber semula jadi, seperti yang terdapat dari laut dan hutan. Misalnya, penghasilan kraft tangan seperti ukiran sampan, batu karang, penyu dan lain-lain serta aktiviti memungut kepah, kerang dan siput untuk dijadikan perhiasan. Di sesetengah tempat, aktiviti kraft tangan yang dijalankan lebih terarah kepada aktiviti ekonomi tambahan. Misalnya, mereka membuat kraft tangan berasaskan manik seperti jambangan bunga, bunga paha dan aksesori wanita termasuklah gelang tangan, kerongsang dan pin tudung. Sebagai kesimpulan, jelaslah bahawa masyarakat asli seharusnya tidak lagi dipandang sebagai masyarakat yang ketinggalan. Sebaliknya, setiap perkara yang telah diperlihatkan dalam kajian ini menunjukkan bahawa mereka memiliki peradaban yang baik. Seiring dengan perkembangan budaya, termasuklah orang semai, bermula dari aspek kepercayaan dan pegangan mereka, sehinggalah mitos-mitos yang dijadikan sandaran serta setiap amalan budaya material. Kesemua aspek kajian menunjukkan bahawa orang semai adalah sebuah masyarakat yang sangat unik.